Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam ini dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-134 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Yang bermaksud sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pada hari kiamat dan balasannya itu tetap akan datang dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada balasan itu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan bahawa urusan mengenai hari kebangkitan dan hari pengiraan amal itu pasti berlaku dan tidak ada keraguan atau sebarang keraguan padanya. Allah berfirman, innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui irisan para rasul alaihi wassalatu wassalam berkenaan apa jua perkara yang akan berlaku pada hari kiamat, berupa pengiraan amal, juga berupa balasan sama ada baik maupun buruk. La'at, pasti akan berlaku, pasti akan tiba, tidak ada sebarang keraguan padanya. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu mampu atau berkuasa menghalangnya, ataupun tidaklah kamu mampu untuk melepaskan diri daripada janji-janji itu. Bermaksud tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada sebarang peluang untuk melarikan diri daripada apa juga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu pasti akan menemuinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 135 daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaumku yang masih kafir, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang Islam. Sesungguhnya aku juga tetap beramal, yakni berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam. Kemudian kamu akan ketahui siapakah yang akan beroleh kebaikan dan kejayaan di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seterusnya memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan dan tidak memperdulikan golongan musyrikin itu, dan juga memberi amaran kepada mereka tentang buruknya akibat sekiranya mereka terus menerus dalam keadaan kufur itu. Lalu Allah berfirman, Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil, hinggalah ke akhir ayat ini. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan yang beria-ia terus di atas jalan kekufuran,
i'malu ala makanatikum, buatlah apa juga, laksanakanlah apa juga semampu kamu dan apa juga yang terdaya olehmu. Teruskanlah kekufuran kamu, bahkan teruskanlah usaha kamu untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan dengan penuh ketegasan, inni amil, bermaksud sesungguhnya aku juga akan berusaha bersungguh-sungguh semampuku, sedaya upayaku untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan berganjak walaupun sedikit dalam usaha dakwahku mengajak kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kamu serius dalam mempertahankan kebatilan dan menentang keadilan dan kebenaran agama Allah, maka aku juga serius dalam mempertahankan agama Allah dan berusaha dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar, maka kamu pasti akan mengetahui bila nanti di akhirat apa yang akan diketahui. Man takunu lahu 'aqibatud dar, siapakah dalam kalangan kita yang nanti akan mendapat akibat yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan negeri ini, iaitu negeri akhirat ini untuknya. Dan kemudiannya Allah berfirman, innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak akan berjayalah orang-orang yang zalim, dan tidak akan mereka perolehi apa yang mereka mahukan disebabkan kezaliman mereka ataupun disebabkan kekufuran mereka. Kerana kekufuran itulah yang menghalang kejayaan itu datang kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ibn Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita lihat bagaimana Allah telah menetapkan kedudukan baginda dan bagaimana Allah telah menghukum golongan yang menyalahi dan menentang baginda dalam kalangan manusia, dalam kalangan kaumnya, dan bagaimana Allah telah membukakan kota Makkah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah telah menunjukkan atau mendedahkan golongan yang mendustakan baginda dalam kalangan kaumnya, dan bagaimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kejayaan kepada baginda, iaitu kejayaan tersebarnya Islam ke merata dunia ketika baginda masih dalam hayatnya atau selepas kewafatannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, surah Al-An'am ini memulakan suatu perihal dan penceritaan yang panjang lebar tentang kejahilan golongan musyrikin yang berkaitan dengan isu-isu kehidupan mereka, tentang makan minum mereka, tentang nazar-nazar yang mereka lakukan, tentang sembelihan mereka, tentang adat-adat yang mereka pegang dan teruskan dalam kehidupan mereka. Maka surah Al-An'am akan membahaskannya satu persatu dengan penuh kebijaksanaan dan menyanggahnya atau memberikan sanggahan terhadap apa yang dikatakan oleh golongan musyrikin itu dengan penuh hujjah dan membawa kepada penggunaan akal, fikiran dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat pada 136 daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yang bermaksud, dan mereka orang-orang musyrik telah memperuntukkan daripada hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu sebahagiannya bagi Allah
dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka. Lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini pula untuk berhala-berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah kerana mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala-berhala mereka kerana mereka membelanjakannya pada jalan itu. Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Allah menjelaskan kepada kita keburukan orang musyrik Makkah kerana mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari pembalasan, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan pula tentang beberapa bentuk adat yang dipengaruhi oleh jahiliyah yang telah menjadi amalan mereka, iaitu peraturan yang mereka cipta dalam hal pembahagian hasil sawah ladang ataupun hasil pertanian serta hasil penternakan mereka. Hasil-hasil tersebut mereka bahagikan kepada dua. Sebahagiannya mereka tetapkan untuk Allah dan sebahagian lagi mereka tetapkan untuk berhala-berhala mereka. Kata para mufassirun, orang musyrikin pada zaman jahiliyah dulu telah menetapkan sebahagian hasil-hasil tanaman, buah-buahan serta binatang-binatang ternakan untuk Allah dan ada sebahagian pula untuk berhala-berhala mereka. Bahagian yang mereka tetapkan untuk Allah, mereka gunakan untuk meraihkan tetamu mereka dan membantu orang-orang miskin. Dan bahagian yang mereka tetapkan untuk berhala mereka, mereka belanjakan untuk kepentingan berhala dan pemeliharaannya. Sekiranya ada yang tercicir, mana-mana yang dibahagikan kepada Allah untuk dibahagikan kepada berhala, mereka biarkan sahaja. Seraya berkata, Allah itu sesungguhnya maha kaya, tidak berhajat kepada itu dan ini. Dan sekiranya ada yang tercicir mana-mana yang dipunyai atau diperuntukkan kepada berhala untuk dibahagikan kepada Allah, mereka segera memulangkan balik kepada berhala dengan menyatakan, sungguhnya berhala berhajat kepada itu dan ini. Begitu pula jika bahagian yang dipunyai Allah itu binasa, mereka tidak memperdulikannya. Dan jika didapati bahagian berhala itu kurang, mereka pun menggantikannya dengan mengambil bahagian yang diperuntukkan untuk Allah. Itulah sebabnya Allah menurunkan ayat ini yang memperihalkan dan menceritakan tentang golongan musyrikin itu yang telah membahagikan hasil tanam-tanaman, hasil tanam-tanaman dan juga peternakan, sebahagiannya untuk Allah dan sebahagiannya untuk berhala. Maka apakah sebenarnya yang telah mereka lakukan yang merupa suatu rekaan daripada mereka yang berbentuk hasil-hasil tanaman dan juga penternakan? InsyaAllah akan kita perincikan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.